العالمين وبه نستعين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت Subhanaka inna kunna minadh zalimin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang dihormati dan dikasihi sahabat kami, pengurusi Surau An-Nur, Tuan Haji Ramalan, seterusnya Sahibul Fadilah, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, dan para AJK Surau yang berkhidmat dengan surau, dan sekalian ahli jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita mengucapkan pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dianugerahkan kepada kita taufik dan hidayah serta inayahnya untuk kita sama-sama berbakti kepadanya, saling bantu membantu dalam menghayati sebahagian daripada tuntutan agama kita. Jadi mudah-mudahan apa yang cuba kita laksanakan, Allah Ta'ala memberi kepada kita keimanan, ketakwaan, keyakinan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Jadi insya-Allah pada pagi yang barakah ini kita menyambung sedikit sebanyak secara ringkas daripada kitab Sairus Salikin juzuk ketiga. Masih lagi kita membaca, membicarakan berkaitan 4 perkara lah, iaitu yang Imam Ghazali sebut hati, roh, nafsu dan akal. Jadi kita dah baca itu hari berkaitan dengan hati. Jadi hati ni kata Imam Ghazali ada 2 jenis. Satu hati dipanggil jantung lah, yang berada dalam badan kita sebelah kiri, yang mana jantung, dalam jantung tersebut ada rongga atau lubang, ada darah yang hitam. Di situlah tempat keluar masuknya roh. Jadi bila jantung tu pam, roh kita pun mengalir dalam badan lah. Jadi jantung tu manusia pun ada, haiwan pun ada. Kemudian hati atau jantung yang makna yang kedua, jisim yang halus yang dibangun, yang dipanggil latifah rabbaniyah. Yang tu manusia saja ada, haiwan ada kan. Kemudian yang kedua diterang tentang roh. Jadi roh ni ada 2 juga maknanya. Yang pertama roh haiwan ataupun kita kata nyawa. Bila kalau keluar dia akan mati. Satu lagi roh jisim latifah rabbaniyah yang kita dah baca itu hari. Mana satu jisim yang halus yang mengenal Tuhan tu. Yang tu haiwan tak ada, manusia saja yang ada. Yang itulah akan ditanya besok dalam siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu dan sebagainya. Jadi latifah rabbaniyah satu je lah. Itulah dipanggil hati, itu juga dipanggil roh. Jadi pada pagi ini kita masuk berkaitan dengan nafsu. Apa ulasan berkaitan dengan nafsu? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin.
Al-lafzu tsalits an-nafsu walaha ma'nayani ahaduhuma al-ma'na al-jami'u biquwwatil ghadab wa syahwah wa sifatil madhmumah wa huwa al-muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam asyaddu a'daika nafsuka allati baina jambaika wa huwa al-ma'muru bil mujahadah wal ma'muru bi kasriha. Mafhumnya atau artinya, lafaz yang ketiga iaitu nafsu. Tadi tu kita sebut dah, qalbu, roh. Jadi pagi ni masuk tentang nafsu. Benda ni kita ada. Dan ada baginya pula dua makna. Nafsu ni pun dia ada dua makna. Macam mana qalbu dan roh itu ada dua makna, nafsu pun ada dua makna. Pertama, makna yang menghimpunkan ia, makna yang pertama yang terkumpul dalamnya bagi kuat marah. Ada sifat kuat marah, kekuatan untuk marah, panas baran lah, pemarah kan. Dan kuat syahwat, kuat keinginan, kuat makan, kuat tidur, kuat bercakap, kuat berjalan, kuat merapu, kuat nak kumpul harta, kuat angan-angan. Dia macam lah, kuat syahwat. Syahwat ni keinginan nafsu tu, yang keinginan yang disukai oleh nafsu jahat tu. Macam-macam kan. Kuat nak cari salah orang, semua benda dia adalah. Dan berhimpun padanya, pada makna nafsu yang kedua, yang pertama ni, segala sifat kecelaan, dengki, tamak, takabur, ujub, riak, bakhil, kan, macam lah, banyak lagi lah. Segala sifat kecelaan ni banyak lah. Kuat makan, kuat marah, kuat bercakap, ada yang nak komplain. Kadang benda tu tak ada masalah pun. Kita buat rumah, renovate, buatlah 8 kali 10. Dia datang, asal kau tak buat 10 kali 10? Kita buat 8 kali 10. Dia kata, kenapa kau tak tambah sikit lagi 10 kali 10? Duit dia tak bagi, dia bagi Elio je. Cakap dia kan. Dia banyak, dia punya songeh dia. Kan, itu pun satu hal juga kan. Kadang kita pun sama juga. Tengok kawan tu tengah apa, basuh kereta, buat apa tu? Kan? Dah tahu untuk basuh kereta, kau tanya lagi buat apa? Jadi dalam ilmu tasawuf itu satu benda yang sia-sia. Benda yang sia-sia. Tak? Pasal dah nampak, dah tahu, tanya pasal apa, tapi kita satu rahim lah bagi kita tak? Padahalnya benda yang sia-sia. Min husni islami mar'i, sebahagian keindahan Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggal benda yang tak berguna untuk dirinya. Tak ada apa pun. Tanya khabar tak apalah. Kan? Dia dalam kitab Minhajul Abidin tu satu orang wali Allah lah. Jadi dia terperasan satu bangunan tu. Dia tanya, bangunan ni bila ada ni? Dia duduk berjalan setempat tu. Nah, kitab Minhajul Abidin tak silap saya lah. Jadi dia bawa perasan ada satu bangunan. Jadi dia tanya. Lepas tu dia taubat, puasa sebulan atau 40 hari. Dia perasan benda tu, bagi dia tu satu benda ucapan yang sia-sia. Pasal tak ada kaitan dengan dia bukan dia engineer, bukan dia MPKK, bukan tak ada apa-apa, saja bertanya. Kan, saja bertanya, bila? Dia tanya. Itu pun bagi dia satu dah kesalahan yang besar. Jadi dia nak mengajar, didik nafsu dia supaya jangan ambil tahu benda yang tak ada sangkut paut dengan dia puasa lah. Kan? Dia tak nak. Kan? Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena dengan dia kan. Gitu. Tapi kalau ada urusan tu lain lah. Memang urusan kita, kerja kita, memang kena ambil tahu. Okey, masuk kitab ni balik. Jadi berhimpun segala sifat kejahatan, kecelaan tu dipanggil nafsu. Dan berhimpun padanya segala maksiat yang batin, terkumpul dalam makna nafsu yang pertama ni,
segala maksiat yang dalam hati yang kita tak nampak. Dan iaitu nafsu pada makna yang pertama, murad, yang dikendaki dengan sabda Nabi SAW. Ya, Rasulullah kata, asyaddu a'daika nafsuka allati baina jambaik. Mafhumnya, yang terlebih sangat jahat daripada segala seterumu itu, iaitu nafsumu yang antara dua lambungmu itu. Rasulullah SAW beritahu, musuh kita yang paling jahatlah adalah nafsu kamu. Musuh kita macam-macam. Musuh untuk kita berdamping dengan Allah ni, dalam Minhajul Abidin dia kata ada 4. Ada 4 lah. Pertamanya nafsu. Nafsu yang sebut ni lah. Yang keduanya iblis. Iblis masuk syaitan semua. Yang ketiganya dunia. Dunia ni kemewahan, kelazatan, macam-macam lah keduniaan ni yang melalaikan. Yang keempatnya makhluk. Makhluk ni lebih kepada manusia lah. Makhluk ni lebih kepada manusia, kan? Jadi 4 benda ni musuh kita nak beribadat atau kita nak menyempurnakan ibadat. Kadang kita dah buat ibadat tapi tak sempurna, kan? Mana kadang segi zahirnya okey, tapi segi batinnya tak okey. Ada riak, ada macam-macam lah. Jadi tak sempurna lah. Ataupun memang tak nak buat ibadat, dia suka buat maksiat je. Dari 4 benda ni, nafsu, iblis, dunia dan makhluk. Tapi dalam 4 ni, nafsu lah paling jahat sekali, yang paling susah. Sebab nafsu ni dia musuh kita, dalam masa yang sama dia kekasih kita. Nafsu ni dia musuh kita, dalam masa yang sama dia lah kekasih kita. Susahlah. Kalau musuh sungguh memang kita boleh tinggalkan, tapi dia sayang. Tahu dah aku kalau makan ni memang gaut aku naik ni, kan? Tahu kan, tapi makan juga. Apa obat ada. Tapi ni kalau makan ni darah gula naik ni, tapi makan juga. Mana dia tahu, tapi nafsu nak. Nafsu nak. Jadi dia nak potong kaki macam mana? Nak potong kaki. Kalaulah aku tahu, ada mula kalau aku tahu. Kalaulah saya sihat ni, imam saya datang surau ni, masa dia sihat haram datang pun. Contoh. Tapi bila dah tu nafsu. Dia musuh kita, tapi dalam masa sama dia kekasih kita. Dia payah. Iblis dia memanglah musuh juga. Dia banyak bisik suruh syirik lah, sangka buruk dengan Tuhan lah, macam-macam lah dia punya cara tu. Nafsu ni dia berontak kuat, kan? Dia berontak, dia jadi bodoh, dia lah bodoh, bengar, semua dia ada lah. Dunia ni melalaikan kita lah, kan? Menanggur-nanggur dia, seronok lah, macam-macam lah dunia ni. Dunia pun banyak lah kupasan lagi. Kalau makhluk ni manusia lah, kan? Kalau aku buat macam ni, apa orang cakap? Macam tu. Sebahagian tipu daya makhluk ni. Kalau aku buat macam ni kan, apalah orang cakap? Dia kira apa orang cakap je. Dia tak kira apa Allah dan Rasul cakap. Kan? Kitab cakap. Dia kira, dia macam-macam lah. Macam-macam lah. Dia punya tipu daya. 4 perkara itu cara asas lah. Tapi paling teruk sekali nafsu. Nafsu ni. Sebab dia dah kena masuk neraka pun dia tak heran. Kan? Allah tanya, siapa engkau, siapa aku, engkau, aku. Masuk neraka kena bakar pun keluar balik. Ada riwayat kata 100 tahun. Allah tanya, siapa engkau, siapa aku, engkau, aku. Aku, engkau. Action dia. Dalam masuk neraka bagi tak makan, baru dia, engkau Tuhan, aku hamba. Macam itulah ibaratnya, di perumpamaannya. Nafsu ni paling besar sekali. Nafsu ni paling besar jahat dia. Tu kalau kita macam taubat kan. Taubat, salah satu syarat taubat, hendaklah meninggalkan maksiat itu dengan ada kesal, menyesal. Tapi kadang kita setengah orang lah tinggalkan tu bukan sebab kesal, sebab tak larat. Kalau larat aku pun pergi juga dia tu. Sebab dah sakit ni. Contoh
kan. Itu dia punya tak sempurna lah. Maksudnya kita punya ibadat ke taubat tu tak sempurna sebabkan gangguan nafsu ni. Nafsu dipanggil diri lah kan. Orang putih kata ego. Ego tu dia ada maksud dia tu. Saya pun tak tahu lah, ada satu kawan saya ego. E tu apa tak tahu. Ego. G tu God dia tu. O tu out. Maksud dia membuang Tuhan daripada diri. E tu entah apa tak tahu, Allah alam. Bukan iling lah. Bukan. E tu ada apa. Is out apa benda lah. Is good. Saya tak tahulah bahasa Inggeris ni. Nak. Dulu saya matematik bahasa Melayu. Kan? Lepas tu kena ajar anak matematik bahasa orang putih. Letih. Kita kata bahagi, dia kata divide. Kita kata campur, dia kata plus. Masa tu sekejap kan. Ada sekejap dia tak mereng dia orang Melayu. Mereng kejap lah. Bahasa orang putih dia ajar apa ni, matematik dengan sains. Okey, masuk kitab ni balik. Jadi nafsu ni Rasulullah kata duk tak mana? Di antara dua lambungmu, rusuk. Mana nafsu duduk sini, daripada sini sampai sini. Dia dua lambung ni kan. Situlah ada perut, ada zakar, ada apa ni, tekak kan. Dia duduk dah ni. Dia tak duduk tangan, dia tak duduk dah ni. Situlah ada jantung, mana dia menguasai pusat. Pusat tu kan. Pusat apa pemerintahan. Dia berada situ. Dan iaitu dia kata nafsu ni juga, kata Imam Ghazali, yang disuruh kamu memerangi akan dia. Disuruh kita perang, mujahadah. Dan disuruh memecahkan akan dia. Mana kita kena pecahkan dia punya kejahatan dia. Kena hancurkan dia punya segala mazmumah yang ada dalam nafsu. Dan dinamakan, kata di Somad Palembang, akan nafsu pada makna yang pertama ini akan nafsul ammarah. Nafsu al-ammarah. Ammarah ni sangat menyuruh, sangat memaksa. Amir kan. Amir ni kan pemerintah. Ammarah ni sangat-sangat memerintah. Dulu orang kampung kata nafsu ammarah dia tu kuat tu. Dia tengok orang pandai baran. Ada faham ammarah tu nafsu pemarah. Ammarah ni sangat menyuruh buat jahat. Dia sangat menyuruh buat jahat. Ammarah bisu. Sangat menyuruh buat jahat. Dalam tu ada panah baran, ada dengki, ada takabur, ada ujub, ada cinta dunia. Setengah orang kata Imam Ghazali, dia kalau dunia ni harta dia tak kisah. Harta dia tak kisah sangat. Dia boleh hidup cara biasa. Simple-simple dia. Dia boleh makan nasi dengan budu je. Contoh, orang Negeri Sembilan makan nasi dengan apa? Orang belah rondang. Kan botai kan. Kalau orang belah Banten, orang Kelantan ke orang Petani ada budu, jadi ikan masin kau kan. Makan pucuk-pucuk tu selesai. Bukan nak ngata orang tu. Kena cerita kadang setengah tu dia tak kisah. Pakailah kadar pun dia tak kisah. Tapi sanjungan dia nak. Sanjungan dia nak kan. Sana biasa kenduri dia tu dilantik menjadi ketua penanggah. Ketua penanggah. Tahu penanggah? Budak-budak sekarang tak tahu penanggah mendatang apa. Dia pakai catering je. Ketua penanggah kan. Atau ketua bahagian operasi masak rendang. Hari tu lantik orang lain. Kenduri ke, tak apalah, saudara dia nado je nanti. Kecil hati dia. Dah bertahun dah kampung ni lantik saya. Kan makna dia nak sanjungan. Dia nak sanjungan. Jadi benda tu Imam Ghazali kata kalau nak hancurkan tu, kita kena pergi tempat orang tak kenal kita. Apa kita tahu. Nak hilangkan tu kan. Tempat orang kenal kata Assalamualaikum Ustaz, lebay apa semualah. Makan free lah. Dah pergi restoran, tiba-tiba ada kawan kita yang duduk kuliah. Kemudian yang tokek restoran tu kawan kita pula kan. Konon-konon acah-acah je nak bayar lah. Konon. Tak apa Ustaz. Contoh dia nak sanjungan kan. Dia nakkan sesuatu apa sajalah dia nak. Kan kalau ada pangkat, cara pangkat ikutlah. Dia punya tu. Bila pergi tempat orang tak kenal, orang tak heran buat tak tahu. Kan itu maknanya kadang itu dunia.
Dia bab harta dia tak kisah. Tapi nama tu, sanjungan tu dia nak. Nak sanjungan tu, nakkan nama, nak orang kenal. Dia panggil hubbul jah, hubbur riyasah. Hubbur riyasah ni gila nak jadi ketua. Kan, hubbul jah ni nak glamour, nak nama tu dikenal. Mati pun tak apa. Asalkan nama tu orang kenal. Macam itulah sebagainya. Itu semuanya dipanggil nafsul ammarah, nafsu yang sangat menyuruh buat kejahatan. Beratlah. Jadi kalau kita tak proses benda ni, kan, penyakit ni jangan kita sebut dulu. Penyakit ni kalau kita tak rawat, kita akan bawa masuk sampai dalam kubur sampai pada masa. Kan, penyakit hati ni kalau kita tak rawat, dia akan bawa, kita akan bawa sampai kubur sampai pada masa. Last sekali peluang masuk neraka tu besar. Kan, peluang masuk neraka tu besar, kan. Kalau sakit gout, kencing manis, darah tinggi, dialisis, buah pinggang, mati, selesai. Dia mati, selesai dah penyakit tu. Dia tak bawa bekal obat dalam kubur tu, kan. Setiap bulan tak pergi dah, anak bini tak perlu hantar dah ration obat ke, kan, ubat darah tinggi tak ada. Faham? Tapi kalau sakit hasad, sampai kubur, sampai pada masa. Sebab hasad ni dia Rasulullah kata memakan kebaikan kamu. Al-hasadu takulul hasanat. Dengki itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu yang kering. Kan dalam hadis Rasulullah tanya sahabat, kamu tahu tak orang yang bankrupt, orang muflis? Sahabat kata orang yang tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada harta. Rasulullah kata bukan begitu. Dia kata mafhum hadis lah. Rasulullah SAW beritahu orang bankrupt adalah umat aku yang besok di padang mahsyar bawa pahala semayang, zakat, puasa, tapi dekat dunia dulu dia ada mulut, dia mengata orang, kan, dia memukul orang, dia buat zalim dengan orang, begitu begini, nanti orang akan tuntut. Jadi dia punya segala kebaikan ni dia kena bagi kepada orang-orang lain, orang yang dia buat zalim tersebut. Kalau tak ada apa nak bayar, jadi dia kena ambil pula dosa orang tu, kemudian dia kena campak dalam neraka. Jadi itu penyakit. Penyakit hati itu mana kita kalau tak rawat, dia akan bawa penyakit tu sampai di padang mahsyar kena. Nauzubillah. dia kena dirawat dalam neraka pula. Kalau tak, dia akan bawa penyakit tu masuk syurga juga, jadi kacau. Tak aman orang dalam syurga. Kan, dia bawa perangai panah baran dia, perangai kedekut dia, perangai rebut kuasa, semua dalam syurga pun masuk juga. Dia tengok alamak, dia kata syurga Pak Imam ni lebih pada aku lagi. Mula dia rancang nak rompak pula. Contohlah kan. Jadi tak boleh masuk. Dia kena selesai, kena bersih tu pada penyakit-penyakit tu baru boleh masuk. Kalau tak, kacau. Perumpamaannya macam itulah kata ulama, misalannya. Sebab tu kena mujahadah kata ulama di dunia lagi, supaya kita jangan dicampak dalam neraka. Okey, kita masuklah kitab ni balik. Jadi dan dinamakan akan nafsu pada makna pertama akan nafsul ammarah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, padahal menghikayatkan akan hal Nabi Yusuf alaihi salam, menyatakan ia akan nafsul ammarah itu dengan katanya wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Artinya, mahfumnya, dan tiada aku menyucikan akan diriku daripada kejahatan. Mana aku pun tak boleh nak selamat, nak kawal kejahatan nafsu aku. Bahawasanya nafsu itu sangat menyuruh dengan berbuat kejahatan. Itu kata innan nafsa, semuanya nafsu itu la ammaratum bisu, sangat menyuruh bisu, dengan benda-benda yang kejahatan. Jadi kata Tok Guru saya, bahasa Melayu katnya tu timbul busuk tu kot. Bisu, busuk. Kan, boleh jadi timbul busuk tu ambil pada bisu. Dia suka busuk-busuk nafsu ni. Ini Nabi Yusuf kan. Bagaimana kita tahu kisahnya, akhirnya dia sanggup masuk penjara kan. Nafsu dengan Zulaiha dan sebagainya adalah kisah tu dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf ni akhirnya dia kata memang nafsu ni, tapi dia Nabi,
Allah jadikan contoh, kan? Allah Taala jadikan contoh, kan? Okey. Sebab dikatakan dalam kitab tasawuf, kesudahan pangkat kewalian adalah permulaan pangkat kenabian. Kan? Kesudahan, mana kemuncak orang tu pangkat dalam kewalian. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar Siddiq lah. Kan? Sayyidina Abu Bakar Siddiq lah. Kan? Dia panggil puncak dalam pangkat kewalian. Abu Bakar As-Siddiq adalah permulaan bagi kenabian. Perumpamaannya, bukanlah Sayyidina Abu Bakar tu Nabi. Kan? Makna paling top pangkat wali Allah itu seolah-olah menepati permulaan pangkat kenabian. Seolah-olahnya begitu. Jadi Nabi Yusuf ni walaupun dia satu Nabi, tapi Allah Ta'ala nak tunjuk nafsu ni memang tak boleh pakai. Kan? Nafsu ni tak apalah, dia Nabi kan. Dia Nabi, tapi Allah nak ngajar kita bagaimana nafsu ni dia cukup banyak dia punya penyelewengan dia. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Almarhum Tok Guru kami pernah kata, serban boleh pakai, janggut boleh pasang pakai, jubah putih boleh tempah, boleh beli, tapi hati yang bersih tak ada jual kat kedai. Dia tak ada jual. Nabi-nabi pun tak jual hati bersih. Benda tu kena ku anfusakum, jaga diri kamu. Mana kena mujahadah, kena mujahadah. Abu Lahab punyalah macam-macam Rasulullah nasihat, duk bega situ. Nah, Abu Lahab kan, pak saudara Rasulullah, tak dengar cakap. Firaun kan bapa angkat Nabi Musa AS, tak beriman kat dia. Jadi dia kena mujahadah. Mana kita sini kena sebab tu Allah bagi tahu ku anfusakum wa ahlikum, jagalah nafsu-nafsu kamu. Anfusa ni maknanya plural kepada nafsu. Anfusakum. Allah tak kata ku arwahakum, jagalah roh-roh kamu. Sebab roh tu kenal Allah, dia tak bega. Yang bega ni nafsu. Bega lah kan. Orang sini orang ni 9, dia senang faham. Kalau tak faham bega, payah juga lah kan. Okey. Wal ma'na tsani minha al-latifatu rabbaniyah allati hiya ihda ma'na ar-ruh wa qalbi wan nafsu aidan ma'a labzil qalbi wa ruhi yutlaqu ala muradin wahidin wa hiya al-latifah rabbaniyah wa hiya haqiqatul insan allati yatamayyazu biha ala sairil hayawan. Artinya, dan makna yang kedua, daripada makna nafsu itu iaitu al-latifah ar-rabbaniyah. Apa dia al-latifah ar-rabbaniyah? Yakni jisim yang halus. Al-latif makna yang sangat halus, jisim, satu bentuk yang halus. Jisim kan, jisim ni ada dua jenis kan. Satu jisim yang latif, satu jisim yang kafif. Jisim yang halus. Jisim halus ni roh, termasuk roh, malaikat, iblis, jin, itu panggil jisim yang halus. Cahaya, itu jisim yang halus. Satu jisim yang kasar, badan kita ni batu, kayu, itu jisim yang kasar. Jadi roh ini adalah jisim yang halus, yang tak boleh dicapai dengan panca indera, yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan. Rabbaniyah makna sebenarnya nafsu tadi pun daripada Allah Ta'ala juga, tapi dah Allah bagi tahu ketika Allah jadikan jasad Nabi Adam, if qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin. Ingatlah wahai Muhammad SAW, ketika Tuhan kamu berfirman kepada malaikat, aku akan menjadikan satu bashar, satu bentuk badan manusia daripada tin. Tin ni tanah yang busuk. Fa iza sawaituhu, maka apabila aku dah siapkan bentuk tu, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku telah tiupkan dalam bashar itu
min ruhi, daripada rohku. Kan? Jadi kalau badan tu Allah kata Allah jadi pada tanah. Tapi kalau roh Allah kata daripada aku. Daripada aku. Sebenarnya tanah tu pun daripada Allah Ta'ala juga. Tapi sebagai roh itu daripada aku, mana roh itulah yang mengenal Allah Ta'ala. Jasad ni tak kenal Allah. Kan? Jasad ni tak kenal Allah Ta'ala. Kan? Sebab tu Rasulullah kata kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap-tiap anak dilahirkan itu dilahirkan dalam fitrah. Tapi mak pak dia lah yang menyebab dia Yahudi ke, Nasrani, Majusi ke, penyembah berhala ke, itu. Dia masuk sarang tu jadi kacau. Sarang Yahudi jadi Yahudi. Sarang apa ni, Nasrani jadi Nasrani. Jasad tu. Okey, masuk kitab balik. Jadi dia kata makna yang kedua ni latifah rabbaniyah, jisim yang halus yang dibangsakan kepada perbuatan Tuhan, iaitu satu makna daripada makna roh dan kalbu. Dia sama. Maknanya kan kita qalbu ada latifah rabbaniyah, roh pun ada latifah rabbaniyah. Jadi latifah rabbaniyah yang pada nafsu itu pun sama juga. Benda yang serupa. Cuma berbeza pada makna yang pertama. Makna pertama yang hati itu jantung. Makna pertama roh haiwan, nyawa. Makna nafsu yang pertama adalah nafsu ammarah yang jahat tu. Tapi bila sudut lagi satu adalah latifah rabbaniyah. Ketiga-tiganya itu okey. Dan nafsu ini pula, dia kata, dan nafsu ini pula serta lafaz qalbu dan lafaz roh itu, ketiga-tiganya itu diistimalkan, yakni diguna pakai. Diguna pakaikan oleh ulama ahli sufi atas makna yang satu. Kan makna yang kedua tu, nafsu ke, roh ke, qalbu ke, ketiga-tiga ni dia sebenarnya ahli ulama sufi menggunakan makna yang satu, iaitu jisim yang halus yang tiada serupa bagi segala jisim yang kasar itu. Di satu jisim yang halus yang berbeza daripada jisim yang kasar. Tapi roh kita memang rupa kita lah, tapi dia adalah berlainannya. Kan dia berlain bersih ke apa ke, wallahu a'lam bisawab lah. Kan suatu nur, dia kata jisim yang latifah rabbaniyah ni suatu nur yang zahir, yang jelas, padahal tempat terbitnya di dalam hati daging sanubari itu, dan mesra ia kepada segala badan, kepada segala anggota, dan iaitu hakikat roh dan hakikat insan, yang dengan adanya jisim roh latifah rabbaniyah yang halus ni berbeza manusia daripada segala hayawan yang lain daripada manusia. Sebab manusia pun dia kata haiwan juga. Ulama kata manusia ni haiwan natik, haiwan yang boleh bertutur. Bila boleh bertutur, makna dia boleh meluahkan perasaan dia. Dia pandai berbudi bicara, berurusan. Kelentong pandai tak? Dia haiwan. Sebab haiwan, sebab kita ada ciri haiwan, ada makan, ada minum, ada persetubuhan, ada jantina dan sebagainya. Ada nak berkuasa. Kalau berkuasa tu apa? Saya tengok dalam Animal Planet alfa. Jadi kalau dia dalam kawasan beruk tu dia satu ekor, dia akan jadi ketua. Singa kau dia lah. Tapi bila dia dah tak larat, dia ada pengikut dia pula nak kalahkan dia. Gampang kuasa. Pasal bila siapa jadi ketua, dia banyak isteri. Dah kalah, siapa kalah dia kena keluar. Tu jadi buruk tunggal tu kan, rimau tunggal dia kena bawa diri lah. Dia dah kalah dalam tu. Jadi itu dia punya bos tu panggil alfa. Alfa apa? Percaya jelah. Alfa tu kan, alfa nak, alf tu kalau bahasa Arab alfun ni 1000. Alf kan, Arab dia tak ada sejuta, dia kiraan dia alfun tu 1000. Kalau sejuta alfu 1000 kali 1000. 1000 kali 1000 sejuta lah kan, dia punya kiraan dia. Tak apalah.
Masuk kitab ni balik. Jadi jisim latifah rabbaniyah ni dia sangat halus dan dia ada mesra dalam badan kita. Itulah makna hati, makna roh yang sama, makna nafsu. Dan tempat terbitnya dalam jantung. Makna dia boleh meresap dalam badan kita. Kan dia meresap, dia tak serupa macam jasad kita ni. Maksud dia punya ciri-ciri dia berlainan. Jasad kita kasar, ada tempat ruang duduknya, dia boleh masuk dalam setiap urat kita ni. Sebab tu kena rasa sakit aja. Begitulah. Itulah bezanya manusia daripada haiwan yang lain. Ini daripada nur, daripada nur. Jadi inilah yang ada dipanggil ciri-ciri kemalaikatan. Ciri-ciri kemalaikatan. Sebab tu kalau ngaji Usuluddin, dia kata nabi-nabi bersifat dengan sifat harus. Apa sifat harus pada nabi? Yakni harus nabi-nabi bersifat dengan sifat manusia. Sebab dia bukan malaikat, dia bukan Tuhan. Kan dia bersifat dengan sifat manusia, tapi sifat manusia itu tidak menjatuhkan martabat mereka yang tinggi. Tidak menjatuhkan martabat mereka yang tinggi. Mana dia sakit, tapi kalau segi Usuluddin dia katalah nabi sakit, taklah sakit sawan, gila, sopak, kusta, itu tak kena. Nabi-nabi kan. Tapi satu sudut lagi, maknanya nabi ini dia berkahwin. Nabi SAW isteri dia 11. Nabi Daud, Sulaiman lagi ramai, 100 bini lah. Walaupun isterinya ramai, menunjukkan mereka tak tergugat dengan orang perempuan punya kainah. Kita satu isteri pun dah pening kepala. Kena kan? Siapa suruh kahwin? Bukan salah orang perempuan. Mana pasal orang perempuan ni kan dalam hadis kata dia tulang busuk yang bengkok. Kalau kamu keras, dia patah. Lembut, dia bengkok. Jadi macam mana nak kawal tu? Jadi menunjukkan, sebab tu Nabi-Nabi isteri dia ramai. Rasulullah isteri dia ramai. Nak menunjukkan dia satu orang lelaki yang boleh mentadbir orang perempuan ni. Kalau orang perempuan isteri dia boleh tadbir, apatah manusia. Lagi senang dia tadbir. Lagi sedang dia menghadapi. Tapi dia berkahwin bukan sebab syahwat jantina. Kalau raja Cina mahu tak kan, Cina sampai gundik kat 1000 kan, dekat 1000 kan ke Cina, Maharaja Cina dekat 1000 gundik kan. Kalau 300, kata kalau 360 kan, 360 dia pakai tu setahun sekali seorang tu. Nak jumpa balik tunggu tahun depan. Agaknya lah kan. Itu dia punya, dia Tok Gus kata tu pakai jin iprit tu. Dia pakai jin iprit tu kan. Kan dia punya dahsyat dia. Itu makna tu jantina rosak. Kan awak jantina rosak. Rasulullah kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha umur berapa tahun? 9 tahun kan. Maknanya, tapi waktu itu adat masa tu bukan satu benda yang aib lah. Berkahwin dengan perempuan yang umur 9 tahun, 10 tahun itu bukan benda yang aib. Sebab tu kata ulama, tak ada direkodkan dalam kitab sirah Abu Lahab, Abu Jahal ke apa semua tak setuju dengan Nabi SAW pasal kahwin dengan Aisyah. Sebab adat pada masa tu begitu. Biasa, normal. Kan benda tu tak ada masalah. Kan? Okeylah. Jadi menunjukkan dia boleh kawal perempuan yang 9 tahun, 10. Budak perempuan umur 9, 10 tahun. Kita ada anak kan, umur 9, 10. Dia punya pemikiran dia macam mana. Tapi Rasulullah boleh didik Aisyah umur 9, 10 tahun, tapi pemikiran dia matang. Pemikiran dia tak serupa perempuan yang lain. Dia boleh didik Aisyah tu. Maknanya dia murabbi yang terbaik. Kita anak umur 10 tahun, 9 tahun boleh kemeh handphone je lah. Yang subuh pun jenuh nak kejut. Kena atur hidup dia. Angkat baju lah, bagai-bagai kan. Bahkan dikatakan hampir 3/4 urusan agama ni, kata sebagian ulama, diambil pada Aisyah radhiyallahu anha. Kan dia punya kepintaran dia, kebijakan dia. Kan maknanya dia boleh asuh. Rasulullah boleh asuh begitu. Ini menunjukkan Rasulullah SAW ni fatanah. Nabi-nabi kan fatanah, bijak. Pasal apa? Pasal mereka punya kekuatan roh itu mengatasi kekuatan jasad. Sebab tu dia kata
Harus nabi-nabi bersifat dengan sifat manusia, tetapi sifat manusia itu tidak menjatuhkan martabat mereka yang tinggi. Dia makan, dia minum, dia semuanya, tapi tak menjatuhkan martabat mereka yang tinggi. Sebab makan minum dia itu seolah-olahnya kata guru kami, yakni mereka itu berjiwa malaikat tetapi menjalani kehidupan manusia. Dia panggil insan kamil. Mana insan kamil ni adalah manusia yang berjiwa malaikat tetapi menjalani kehidupan manusia. Kita ni berjiwa haiwan menjalani hidup manusia. Itu kata haiwan tu, berjiwa haiwan, nak kuasa, nak nama, nak gedebe, macam-macam, nak kacau orang, semua dia ada. Menjalani hidup manusia, porak-peranda dunia. Apa kerja binatang? Degil, contohlah. Itu yang ada pada kita tu. Sebab tu dia suruh dalam ilmu tasawuf bersihkan benda ni, supaya kita jadi juga insan kamil. Maknanya manusia yang berjiwa malaikat tetapi menjalani kehidupan manusia. Malaikat tak ada dengki, tak ada sombong, tak ada takabur, tak ada ujub, tak ada riak, tak ada dia nak bergaduh sesama dia. Pasal dia berjiwa malaikat. Dan kita nak proses itulah. Jadi begitulah sikit sebanyak tuan-tuan. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap dalam penyampaian saya, terkasar bahasa. Kalau ada kebaikan, manfaat, semata-mata anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Diberi peluang oleh Allah Ta'ala dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan keberkatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan dengan keberkatan para awliya qaddasallahu sirrahum, para ulama yang berkhidmat dengan agama secara ikhlas dan jujur, dan juga dengan keberkatan yang saya kasihi dan sanjungi almarhum tuan guru saya dan guru-guru saya yang mendidik saya, dan juga dengan keberkatan doa-doa mak dan bapa kita semua dan sekalian muslimin muslimat. Syai'un lillah lahu wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyaikhina wa li asatizatina wa li muallimina wa liman ahabba ilaina wa li zawjatina wa li zuriyatina wa li auladina wa liman awsana bidu'ail khair wa liman ahsana ilaina wa li zawil huquqi alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa alaikal balagh, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka. Bismillahirrahmanirrahim.